Apakah benar aku masih kau sayang? Tapi mengapa tidak sekalipun kau kembali? Saudara, jangkitan VOC amat membimbangkan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, vairan baru merebak lebih cepat dan dikaitkan dengan kadar kematian lebih tinggi. Ramai pesakit tidak menunjukkan gejala batuk atau sesama, mengalami sakit sendi, lemah badan, kelesuan dan hilang selera makan. Tetapi vairan baru ini terus merebak ke paru-paru. Tanda radang dikesan hanya secara X-ray. Saringan biasanya negatif walaupun pesakit sudah pada tahap serius. Oleh itu saudara, elak ke tempat sesak dan ruang sempit. Sentiasa jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan sabun atau cecair pen sanitasi. Jadi, duduk di rumah sekiranya tiada urusan penting di luar. Kita tiada pilihan lagi. Kita mesti jaga kita. Pesanan Imat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM, mempesonakan teman setia anda. Ikuti perkembangan kami di Facebook, Twitter dan Instagram @MelakaFM. Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12.30 malam. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Melaka FM mempesonakan anda. Hai. Assalamualaikum orang Melaka. Sekarang ini untuk edisi hari ini 25 Mei 2021 bersamaan dengan 13 Syawal 1442 Hijri. Seperti yang Rai maklumkan sebentar tadi, sekarang ini anda boleh saksikan kami di slot radio bervisual di saluran My Preview 123. Jadi sekarang ini untuk tajuknya bicara wara COVID-19, anda positif COVID-19. Jadi mungkin kepada anda yang masih ragu-ragu ataupun masih lagi tak yakin COVID-19 ini bagaimana kesannya kepada tubuh badan kita, kita bawakan kepada anda edisi khas hari ini. Kita bersama dengan Puan Norihan Binti Bahari, merupakan Setiausaha Sulit Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Yang Berhormat Datuk Wira Hajah Mas M. Yati Samsudin merangkap Ahli Parlimen Masjid Tanah Melaka. Orang kuat Tok Mas ni. Jadi Puan Norihan, apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Rai, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jadi Puan Norihan sebenarnya Melaka FM bawakan Puan Norihan untuk kongsikan pengalaman sebagai bekas pesakit positif COVID-19. Jadi mungkin Puan Norihan boleh kongsikan. Sebenarnya Rai biasa panggil Puan Norihan ni Puan Yan. Jadi boleh bahasakan sebagai Puan Yan? Boleh, tak ada masalah. Panggil Kak Yan boleh juga. Kak Yan. Okey, Kak Yan sebagai bekas pesakit positif COVID-19 yang juga pernah masuk ICU juga kan, difahamkan. Jadi bagaimana simptom awal yang menyebabkan tiba-tiba Kak Yan terus pergi hospital dan terus positif COVID-19. Boleh kongsikan kepada semua rakan pendengar Melaka FM. Silakan. Assalamualaikum kepada semua pendengar Melaka FM. Awalnya simptom tu dia masa tu hari Sabtu tak ada apa-apa. Macam biasa pergi majlis perkahwinan lah Ada 4-5 bawah majlis perkahwinan. Then dari situ Ayahat kita sambung lagi, ada lagi. Tapi masa tu badan macam dedah, tak sedap. So tapi masih pergi dengan staff, cuma tak keluar lah sebab rasa macam nak tidur, macam malas. Okay, so minta dia yang wakilkan keluar. Okay, so habis balik tu macam baring je, macam tak sihat, macam demam. So macam just demam biasa sebab mungkin masa tu cuaca pun agak terik. So tak apa, besok hari Senin nak kerja tu rasa macam sakit-sakit sendi. Macam dekat sendi semua bisa. Dan memang nak bangun, nak baring, nak tidur je. Masa tu kakak pun nasihat cakap, kebetulan masa tu memang ada semput. Ada semput tapi just tahan je, makan ubat dan elok dan tahan.
So macam dia tengok berterusan dia punya semput tu, dan dia cakap kenapa tak pergi buat MRI, sebab di klinik tak elok-elok semua kan. Tengah hari tu macam pun malas, tapi tiba-tiba terdetik kenapa tak nak cuba, sebab dah lama tanggung kan. Pergilah Mahkota dan pergi buat macam biasalah check up biasa. So check up biasa, dalam masa sama tu tak ada apa-apa. So lepas habis check semua, dah ambil darah semua, dan dia masukkan saya satu bilik untuk result mungkin swab test tu kan. So tunggu-tunggu semua, dah masuk oksigen semua, okey. So rasa macam tak ada apa-apa. So dalam pukul, saya pergi sebelah petang, dalam pukul 5 lebih. So nampak agak orang kata nurse tu macam pelik sikit perangai, dia macam lain sikit. So kebetulan dalam bilik tu Kak Yan seorang. Lepas tu dia keluar macam nampak pelik, dan hati pun kena COVID ke? Dia macam tu. Tapi tak nak fikir, tak ada kot, mungkin ada something lain kot. So hingga dalam 10 hingga 15 minit macam tu lah, nampak pergerakan tu, nurse tu agak mencuriga macam, betul ke aku kena ni? Tapi masih menafikan dalam hati. Tapi akhirnya dalam 20 minit tu dia datang, dia tutup. Masa tu dia seorang, one by one. Dia cakap, Kak kena, Kak saya nak cakap ni. So masa tu Kak yang rasa mungkin kena COVID kot, sebab dalam tu dia seorang je. So cakap dia cakap Akak kena COVID. Memang tak expect langsung Kak memang tak jangka langsung. Ya, memang tak jangka, sebab sebenarnya niat nak pergi check untuk kenapa semput tu tak baik-baik. Di situ yang bila cakap, so ya ke, so just terimalah, sebab faham sebab dia menyerang paru-paru COVID tu. So lah, then dia cakap nanti akak akan dibawa ke bilik kecil di depan lah, emergency room tu. Ada satu bilik lah, maksudnya tunggu untuk ambulans ambil untuk dibawa ke Hospital Melaka. Ya Kak. Kak, jadi sekarang ini kita sedang bersiaran secara langsung di saluran berita RTM juga My Preview Kak. Jadi buka TV Kak kalau ada sebelah tu. Rakan-rakan untuk seleksi konti radio bervisual. Jadi kami di Melaka FM nak tahu juga macam mana Akak boleh tahap sampai masuk pusat rawatan rapi ICU. Dia macam ni, masa dia tengah malam tu ambulans dah ni, dan duduk, dia tetap oksigen, besoknya tunggu doktor datang. Sebab malam doktor tak ada. So pagi tu start pakai oksigen yang melalui hidung tu. Right? Start itulah bermulanya ubat, injection, ambil darah, semua bermula. So masa pakai tu okey, rasa macam paru-paru tu okey, oksigen okey. Tapi dalam masa hari ke-7 ke-8 bila doktor, nurse akan check dengan kita, maksudnya akan pantau, maksudnya setiap kali dia masuk tu waktu untuk bagi makan ubat apa semua okey. So macam hari ke-7 ke-8 tu rasa macam, sebab dia ada satu senaman bola kena tiup sebab untuk kembangkan paru-paru. Tapi kena bersenam dalam tu ya Kak? Dia ada tiup belon untuk tengok kita punya paru-paru sama ada buka ke tak. So yang hari kedua ketiga tu semangatlah nak buat, nak tiup bola tu, nak naikkan, itu maksudnya exercise untuk kembangkan paru-paru. So masa dah hari kelima ke-6 buka aja tiup tu oksigen. So tengok macam kenapa macam tak boleh nak tiup, maksudnya semangat nak tiup bola tak semacam sebelum ni. So rupanya bila dah cak ke-8 atau ke-7 ke-8 doktor ambil keputusan untuk masukkan ke ICU, maksudnya bergantung pada oksigen 24 jam lah. Macam tu. Jadi Kak, mungkin ramai yang nak tahu, mungkin ada yang pernah dijangkiti COVID-19 tetapi tidaklah sampai tahap masuk ICU. Jadi mungkin Kak yang boleh ceritakan macam mana suasana dekat ICU tu Kak? Dekat ICU ni kita disingkan. Maksudnya kita ni macam VVIP, kita hanya dalam bilik macam tu. VVIP? Yes, 2 orang saja dibenarkan, dan dia dalam aircon, yang kalau kita di bawah tu bilik blok biasa dia tak ada aircon, dia just guna kipas. Tapi di ICU kita khas 2 orang dan dia aircon, dan doktor nak masuk pun dia ada 2 pintu. Maksudnya dia ada 2 pintu baru ke kita, dan tidak sebarang orang dibenarkan masuk. Dia agak ketat sikit. Jadi dalam ICU tu dia macam biasa, dia akan masukkan ubat, makan ubat, ambil darah dan nadi. Itu yang kata rutin lah, biasa. Cuma specialnya kita diletakkan dalam bilik aircon saja. Dan dia maksudnya tidak ada
kuman yang akan, maksudnya kuman tidak akan masuk lah. Dia orang masuk tak selalu, dia just pantau daripada luar pun. Pintu ada second pintu, dia kalau nak apa kita ketuk, dan kalau nak apa pun kita akan tekan bell tu, dan dia ada baru dia masuk. Dia orang tak akan masuk 24 jam. Jadi itulah apa perasaan Kak time tu bila berada di dalam ICU. Yelah, kita tahu kan biasanya yang masuk ICU ni warga emas ataupun mereka yang ada penyakit kronik kan. Jadi tiba-tiba Kak masuk dalam ICU, berapa lama tu Kak? Masuk ICU tu dalam 3 hari. Mungkin kita kena lawan juga penyakit ni. Okay, dengan semangat, sebab di situ kita kebetulan Kak Yan seorang. So bila dah seorang tu, semangat nak baik tu cepat, sebab yelah biasalah duduk seorang-seorang kan. Teringat lah itu ni ya. Ya, ini adalah first time duduk di hospital. Biasa kita ni melawat orang, hari ni kita lah duduk, dan yelah fahamlah kat hospital kan macam-macam orang cakap kan. So macam takut tu lawan je. Sebab tu semangat nak pulih cepat tu memang ada. Dalam tu sambil tu buat exercise, sebab kita dalam ICU tu kena cepat sembuh. Kalau tak nanti dia akan lagi lama. Bila lagi lama maksudnya jangka kita dalam hospital lagi lama. Jadi sambil seorang-seorang tu buat exercise sebab nak kembangkan paru-paru tu. So bila doktor masuk, dia akan tanya dah boleh tiup belum belon tu, bola tu. So bila ada, okey bagus. Maksudnya itu adalah satu perkembangan yang positif. Maksudnya Kak Yan kena teruskan lagi. Baik Kak Yan. Baik, untuk seketika kita akan berehat seketika, kita nak dengar lagu seketika. Baik, sekarang ini kepada anda semua yang baru saja bersama kami di Melaka FM, sekarang ini kita bersiaran secara langsung di saluran berita RTM My Preview 123 untuk seleksi konti radio bervisual, di mana bicara wara COVID-19 bersama dengan pesakit COVID-19. Terus setia bersama kami Melaka FM mempesonakan. Cahaya sejuk terasa, tenang bahagia, sinar mentari
Itu dia bangkit semula daripada Kai Bahar. Kita harapkan semua mereka yang pernah dijangkiti COVID-19 akan bangkit untuk memberi aspirasi dan juga semangat kepada orang lain. Sekarang ini kita bersiaran secara langsung di saluran berita RTM My Previous 1, 2, 3 dan sekarang ini kita bersama dengan Kak Ian, bekas pesakit COVID-19 yang juga merupakan istimewa Kak Ian nak kongsikan pengalaman beliau sekarang ini, sebelum ini berada di ICU. Jadi Kak Ian, kita sambung ya Kak Ian. Ya. Jadi apabila Kak Ian berada difahamkan Kak Ian berada di ward dan juga dirawat selama 18 hari selepas disahkan positif COVID-19. Jadi bila Kak Ian keluar saja daripada ward dan juga dah alhamdulillah dah sembuh. Jadi apa perasaan time tu Kak Ian? Time sembuh ya. Apa perkara pertama yang akak fikirkan? Perkara pertama yang Kak Yan fikirkan lepas Kak Yan sembuh tu, Kak Yan rasa Kak Yan nak lebih orang kata berdisiplin, bersyukur sebab Allah bagi peluang lagi. Yalah, biasa orang kata bila kena COVID ni orang takut kan sebab kadang-kadang ada yang baru-baru ni Kak Yan tengok kat IG mak dia meninggal. Jadi macam ada yang sebelum Kak Yan masuk lah tengok meninggal. Sebenarnya memang orang kata takut lah kan sebab dengan keadaan Kak Yan semput tu, lepas tu kena masuk ICU, lepas tu makan ubat sana, injek ambil darah ni sebab nak tengok oksigen dalam darah, kuman. Ada satu tahap tu bila ambil ubat tu rasa macam tak tahu apa benda masuk daripada ubat daripada tangan tu, ngilu sangat apa benda ni, tapi hanya mampu berkata dalam hati je lah sebab dia punya sakit tu kan, kita tak tahu apa doktor bagi ubat tu kan untuk bunuhkan virus tu kan. Jadi pengalaman dia memang pagi petang ambil darah, check sebab dia tak nak virus tu merebak. Disebabkan Kak Yan ada masalah semput. Jadi perlu orang kata pemerhatian yang kata apa? Yang detail. Maksudnya tak boleh sebab semput. Sebab tu Kak Yan macam rasa ya Allah sakitnya nak bila doktor ambil darah tu, darah di nadi tu pernah masa di ICU 16 kali. Pengalaman yang paling pahit ialah dia nak cari darah dalam nadi tu. Time tu Kak Yan hanya ya Allah hanya mampu kata Allah sakitnya sebab selagi darah tu tak dapat untuk dihantar ke makmal, selagi tu dia akan inject juga kita punya nadi tu nak cari darah tu. So itu pengalaman yang paling Kak Yan harap lah kalau sesiapa janganlah sampai kena sebenarnya. Sebab duduk dalam tu bukan seronok pun sebenarnya. So selain pernah satu tahap tu masa dia 16 kali nak mencari darah tu, Kak Yan sampai tak boleh nak marah doktor tu sebab kesian sebab dia sampai berpeluh. Ya Allah, bayangkan dia sebab mencari sebab selagi dia tak dapat dia tak boleh sebab report tak boleh nak keluar. So, sampai Kak Yan dah pasrah, Kak Yan cakap ya Allah kesiannya doktor ni berpeluh nak cari darah. Jadi macam itulah kerja dia orang kan, kadang kesian juga pada doktor-doktor yang betul-betul lumus merawat sakit COVID korban. Pernah ada masa terluang, ada satu adik nurse tu masuk ke ICU tu, dia ambil darah semua. Sambil tu Kak Yan berbual lah. Berbual, adik macam mana? Okey Kak, tapi kan Kak, dia bercerita lah. Dia kak saya balik ni kan Kak, saya mandi, saya tak jumpa family Kak. Saya terus punya masuk bilik. Nampak tak? Betapa dia menjaga risiko dia pesakit-sakit COVID ni sampai korbankan dia punya masa dengan family. Nampak tak? Kita yang hadap ni lagilah sakit tapi dia yang sentiasa nak menghadap pesakit COVID lagi kesian. Balik je terus masuk bilik. Tanya kenapa? Tak nak Kak, nanti takut menyangkit pada mak, pada adik-beradik dan pada family. Nampak tak? Betapa betapa yang kesiannya pada frontliner ni semua kan. Jadi kita sebab bagi Kak Yan lah, Kak Yan pada semua jangan anggap benda tu main-main. Kita mungkin 10 hari 18 hari kita keluar tapi diorang berterusan. Subhanallah ya frontliner ni kita. Jadi tu sebagai kita jangan penting diri. Maksudnya yang kena tu kita tak boleh buat apa, kita anggap itu adalah takdir awal. Masa yang tak kena ni tolonglah, maksudnya tolong jaga SOP, tolong patuhi apa yang telah kajian tetapkan. Pentingnya je bila keluar rumah kita jangan pandang daripada sudut kita pandang daripada sudut yang frontliners semua overall. Kesian Kak Yan melihat kes pun dah semakin naik so rasa macam tak selamat sangat dah. Dan kenalah adalah satu virus yang boleh orang kata tiba-tiba yang Kak Yan baca pergi sampai Sultan Melaka dah meninggal. Sedihnya maksudnya tak dapat dikesan.
Kan Rehan kan? Ya, betul. Kak Yan, saya yang dengar ni pun rasa macam aduh sebabnya. Terutama saya tengok video-video yang Kak Yan bagi di mana kita nampak lah keluarga Kak Yan sendiri rasa macam betapa pilu dan sedihnya bila hantar Kak Yan dalam kereta dengan keadaan petugas berhadapan pemakai PPE ambil Kak Yan tu. So, sebablah Kak Yan ya? Ya, memang kesian sebab yalah macam orang cakap kita ni macam dapat HIV pula macam dia punya orang takut tu. Lepas tu tadi Kak Yan cakap benda ni bukan main-main. Kita tak kena memang. Kita tak kena memang kita tak ada apa. Tapi bila kita dah kena, kita dah duduk dalam tu, kita dah makan ubat, injek, ambil darah semua, baru kita kata ya Allah sakit. Tapi sambil tu kita pun kesian juga pada doktor yang orang kata frontliner yang yalah nasib masa Kak Yan masuk tu tak ramai. Alhamdulillah dia orang menjaga kita, orang kata melayan kita dengan baik. Tapi Kak Yan rasa bila dah terlalu ramai dia orang pun mungkin tak boleh nak melayan kita dan kita tak boleh nak komplain. Itu je. Jadi Kak Yan, mungkin boleh kongsikan macam mana, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan Kak Yan sembuh? Mungkin ada petua ataupun tips-tips yang boleh dikongsikan? Selain daripada kita serahkan pada Allah dan semangat kita nak baik, itulah yang buatkan. Selain tu Kak Yan pun minum vitamin C untuk jaga minum minum sebab dah kena ni orang kata kesihatan lagi penting. Sebab bila ada dalam tu Kak Yan nampak ada duit pun tak guna sebenarnya. Betul Kak, bila kita sakit. Bila kita sakit semuanya tak guna. Kita duduk dalam tu kita sama je dengan pesakit yang lain. Jadi maksudnya di sini kesihatan tu penting. Dalam keadaan COVID ni kita kena orang kata disiplinkan diri kita. Kita kata keluar bila perlu, okey. Juga mengamalkan SOP, patuh SOP. Pakai mask, jangan lupa. Kak Yan hari ni pun dah lebih berdisiplin, maksudnya dah start train pakai mask saja. Dulu memang agak cuai sebab kita semput, so kita punya nafas tu tak berapa nak cantik, jadi Kak Yan akan buka. Jadi bila dah kena ni Kak Yan lebih berdisiplin, lebih pakai mask. Apa yang tak pakai tu Kak Yan bising dan orang kata lebih mematuhi lah, orang kata tak nak lagi kali kedua. Dan masa di dalam ward tu pun macam-macam injection, nak cari darah lah, nak apa yang satu benda yang tak pernah Kak Yan kena. Hari tu memang Allah aja yang maha mengetahuinya. Itu je lah. Jadi Kak Yan, mungkinlah boleh kongsikan apa ni barangan yang perlu kita bawa. Contoh kalau kita tiba-tiba kan tak tahu, tiba-tiba macam Rai sendiri tiba-tiba positif COVID-19 kan, persediaannya juga Kak Yan. Okey, dia sebenarnya kalau yang orang kata daripada kita pergi hospital, so tak banyak yang kita boleh bawa. So hanya boleh baju selai-dulai sebab situ kita kena pakai pakaian hospital. So tuala, cadar semua disediakan. Kita tak boleh nak buat apa-apa, cuma kalau ialah berus gigi, buat gigi tu penting. Kalau boleh minta izin, tapi ada juga yang penaja lah masa Kak Yan pergi. Kebetulan sebelum pergi ke hospital Kak Yan ada minta kakak dan juga staff untuk membelikan mana yang penting. Kawan cakap bawa ni. Pakaian sebenarnya tak perlu bawa banyak sangat, cuma yang penting mandian, berus gigi, lepas tu ubat gigi dan juga facial pencuci muka dan juga lain-lain keperluan yang kita biasa pakailah. Cuma pakaian tak perlu bawa banyak. Jadi pentinglah untuk kita mengamalkan makanan tambahan seperti vitamin C untuk kita persediaan untuk tubuh badan kita sendiri Kak Yan ya? Betul. Kak Yan, mungkin Kak Yan pernah tak selepas positif COVID ni kan, Kak Yan paranoid dengan keadaan sekeliling? Contohlah maksudnya pergi dekat satu tempat ramai orang, Kak Yan jadi takut sebab kita kan tak nampak virus tu di mana-mana, tiba-tiba macam paranoid. Pernah tak Kak Yan? Jadi kesannya kepada diri Kak Yan selepas positif ni? Okey, lepas dah positif, mula-mula memang ada perasaan macam takut, perasaan rendah diri sebab yelah kita ni pembawa bekas pesakit COVID. Jadi nak dapat dengan orang takut pandang, kita. Orang yang kata kita. Jadi mula-mula memang gitu, lama-lama Kak Yan bukan semua yang tahu tu dia orang boleh terima, alhamdulillah. Tapi ada masa bila nampak kes-kes berita keluar macam mati tiba-tiba apa, Kak Yan menjadi takut. Macam Kak Yan akan jarakkan sikit, macam takut sebab kita bekas, orang akan mudah menuduh kita yang bawa sebenarnya. Jadi orang kata bukan cakap tak takut, memang ada perasaan takut dan Kak Yan juga nasihat lah kalau ada yang ibu
bapa yang ada sakit tu semua kan, mintalah daftar vaksin tu sebab ikut yang doktor cakap, orang yang senang kena COVID ni adalah orang yang asma, ada kencing manis, darah tinggi. Jadi sebab tu saya menyeru pada anak-anak yang ada orang tu di rumah, kalau boleh janganlah keluar sebab mungkin kita tak kena tapi kita boleh jadi pembawa. Pembawa, dan bila dah kena tu yang kita tak boleh nak buat apa. Itu je. Dan lagi satu, elak pergi ke tempat yang sesak sebab hari ni kita tak tahu siapa yang jadi pembawa. Itu je. Lepas tu lagi satu, Kak nak pesan pada anak-anak muda, janganlah penting diri sebab kita ada family. So mungkin tak terjadi pada kita mungkin terjadi pada saudara mara kita apa semua kan. Jadi tolonglah patuhi SOP yang orang kata KKM telah tetapkan. Kesian. KM bukan cakap apa, final ni memang ialah orang kata family dah jadi nombor 2, kerja dah jadi nombor 1 disebabkan tanggungjawab. KM menyeru mana yang ibu bapa yang belum pergi daftar suntik anak-anak, tolong pergi daftar untuk kita elak supaya virus tu jangkit kepada ibu bapa kita. Sebab bila kita dah kena, sebenarnya tak guna nak menangis kenapa, tak guna. Sebab bila ibu bapa yang ada penyakit, orang kata dia punya risiko tu sebenarnya tinggi. Macam Kak Yan yang terpaksa masuk ICU disebabkan ada semput. Macam tu. Okey Kak Yan. Jadi kepada pesanan lah kepada masyarakat di luar sana yang masih tak percaya lagi COVID ni wujud, COVID ni sakit dan juga kesan COVID yang sangat negatif kepada kita semua. Jadi pesanan kepada seluruh warga Melaka, terutamanya mereka yang sedang menonton di saluran My Preview 123. Silakan Kak Yan. Okay, Kak Yan berpesan kepada semua jangan cakap tak percaya COVID-19 ni ada. Sebab mungkin tak kena kat kita, tak kena kat family kita, kita tak rasa apa. Tapi sekiranya dah kena, kita tak boleh nak menyesal, kita tak boleh nak salahkan orang, kita tak boleh nak cakap orang sebab itu adalah daripada kesalahan diri kita sendiri sebab kita melanggar SOP dengan keluar dan kita pergi rumah ke rumah dengan orang kata tak ada rasa perasaan bersalah. Sedangkan mungkin kita tak tahu di rumah yang kita pergi tu adalah pembawa ke ataupun yang ada cuma dia tidak nampak kesan dia. So bila kita balik rumah, kita telah menyebarkan kepada family kita, anak-anak yang ada mak bapak yang orang kata tak sihat. Sebab hari ni yang Kak nampak orang suka menuding jari. Ya betul. Suka menuding jari bila seperti Kak cakap tadi tak kena maka tak cinta. Dia dah kena nanti orang ini tak betul, itu tak betul kan. Sedangkan KKM rasa dah buih-buih keluar ke arahan, tolong keluar bila perlu, tolong orang kata patuhi. Tapi macam DJ Rai macam tadi sebelum akhir ni daftarlah vaksin, daftar dan bantu kedua ibu bapa kita, dan kita juga mungkin orang kata boleh gunakan kawan-kawan yang kalau kita tak tahu kita tanya. Jangan kita diam, jangan kita biarkan ibu bapa kita sebab kes kan pun dah semakin tinggi, dan kat baca pun satu tempat tak ada yang turun, semuanya naik. Jadi itulah pentingnya daftar vaksin, kuarantin diri, jangan keluar bila orang kata perlu dan bila yang perlu sahaja. Yang penting patuh SOP Kak Yan kita jaga kita. Itu yang penting. Sebab yang jangan cakap tadi Kak yang ulang kali ketiga tak kena, tak kena memang tak rasa apa, tapi dah kena. Jangan cakap kita kena tuding ke diri kita sendiri sebab kita tak patuh SOP. Itu je. Baik, terima kasih Kak Yan di atas perkongsiannya hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton kami di saluran berita RTM My Preview dan juga kepada anda yang telah menyaksikan Bicara COVID-19 bersama dengan pesakit COVID sendiri iaitu Puan Norihan binti Bari. Semoga perkongsian yang kami kongsikan sebentar tadi memberi impak dan juga reaksi positif kepada anda semua. Terus setia bersama kami Melaka FM. Assalamualaikum. Bye-bye. Anda hanya duduk di rumah atau duduk di hospital. Jadi, tolong pakai pelitup muka. Jaga penjarakan fizikal. Pakai sanitizer. Keluar rumah jika perlu sahaja. COVID-19 itu benar. Pilihan di tangan anda. Kita jaga kita. Lindung diri, lindung semua.
Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM, teman setia anda. Jauhi stigma negatif terhadap pesakit COVID-19 dan keluarga. Pesakit yang sembuh tidak akan menjangkiti orang lain. COVID-19 tidak mengenal bangsa, agama dan status. Beri sokongan kepada individu yang telah sembuh dan keluarga mereka. Jangan labelkan bekas pesakit sebagai kes atau mangsa COVID-19. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, teman setia anda.